Sekali lagi tingkapnya diketuk. Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, video kali ini saya ingin kongsikan satu perkongsian dari Kelab Cerita Hantu Malaysia yang ditulis oleh Mayang Sari. So, mari kita dengar ceritanya. Kisahnya bermula apabila seorang perempuan, dia bekerja di sebuah kedai yang beroperasi 24 jam. Kedai runcit lah, kedai runcit. Okay. Setiap malam ada seorang perempuan berusia lebih kurang 40-an begitu, selalu datang ke kedai pada waktu malam untuk membeli makanan. Dan makanan yang selalu dibelinya adalah coklat. Ya, dan dia beli setiap hari. Dan perempuan ni dia suka tengok kakak tu, sebab kakak tu nampak cantik, kulitnya mulus, dan memang memikat hatilah kalau sesiapa yang menampaknya. Sedangkan yang perempuan tu pun perempuan terpikat, apatah lagi kalau lelaki. So setiap malam perempuan tu akan datang untuk membeli coklat, dan setiap malam dia akan lihat, dan setiap malam juga dia akan memandang curi-curilah kakak tu. Sehinggalah suatu hari ketika kakak tu membeli, kakak tu menegur dia. "Dek," dia cakap, "cantiknya mukamu," dia cakap. "Tapi kenapa kau selalu pandang-pandang kakak?" Jadi perempuan tu pun terkejut. Dia perasankah aku pandang-pandang dia? Taklah kak, bilangnya, "Saya pandang kakak sebab kakak ni cantik," dia cakap. "Kulit flawless, ya, mata cantik, ya, hidung mancung, bibir cantik," dia cakap. "Terima kasihlah dek, kakak ni biasa-biasa saja." Kakak tu cakaplah, "Siapa nama adik?" Dia beritahulah, "Panggil saya saja Mayang." "Kakak panggil saja Rokia." So mereka pun berkenalan lah. So semenjak hari itu Semenjak hari itu si Mayang ni rapat sudah dengan kakak Rokia itulah. Setiap malam asal kakak Rokia itu berjumpa, mereka akan bersembang dan berkongsi cerita dan berkongsi latar belakang. So memang mereka lama-lama semakin rapat. Hinggalah suatu hari kakak Rokia tu tidak datang ke kedai. Biasanya dia datang tapi tidak datang. Jadi si Mayang ni heran, mana Kak Rokia ni? Biasanya malam begini datang. Sehari dia tidak datang, 2 hari dia tidak datang, 3 hari dia tidak datang, 4 hari dia tidak datang juga. Jadi si Mayang ni dia risau. Dia risau ada sesuatu yang berlaku dengan Kak Rokia tu. So keesokannya dia merayaulah mencari kakak tu. Dia tanya orang-orang yang tinggal di perumahan situ tentang kakak tersebut. Tapi semua orang yang tinggal di situ tidak kenal. Dia cakap tidak kenal. Dia cakap ada gambar kah? Dia pun lupa juga ambil gambar atau selfie kan. Dia beritahu saja dia tingginya begini, rambut ikal mayang, kulit sawo matang. Semua orang tidak kenal. Selama dia mencari, penduduk di situ tidak tahu siapa kakak Rokia yang dimaksudkan, dan nama Rokia itu pun tidak wujud di tempat situ. Jadi dia cuba rujuk dengan kawan-kawannya. Dia cakap, "Kamu perasan kan dengan setiap malam ada seorang kakak selalu membeli di sini?" So kawan-kawannya pun cakaplah, "Tak ada pula bilangnya kenal kakak yang kau maksudkan ni." "Ada," dia cakap, "malam-malam dia selalu membeli coklat," dia cakap. Jadi akibat dia tidak puas hati, si Mayang ni, dia mau tengok CCTV. Dia mau tengok CCTV untuk tunjukkan dengan kawan-kawannya yang kakak Rokia tu memang ada datang ke kedai itu. Dan guys, bila mereka pasang CCTV, mereka lihat si Mayang bercakap bersendirian. Tidak ada orang di depannya. Si Mayang ni terkejut. Dia cakap, "Selama ni aku bercakap dengan siapa?" dia cakap. Jadi dia tengok rakaman-rakaman yang sebelum ni pun begitu juga. Dia hanya bercakap sendirian, tidak ada orang. Terduduk si Mayang ni macam mau pingsan. Berdebar jantungnya. Selama ni dia bercakap dengan siapa? Dan kawan-kawannya cakap, "Itulah kau. Memang kawasan ni keras sedikit. Mungkin benda yang kau tegur tu bukan manusia tapi
jin. Jadi si Mayang baru tahu bahwa matanya ni kadang-kadang boleh terbuka hijabnya. So selepas tu dia masih terfikir siapa sebenarnya Kak Rokia tu. Jadi si Mayang ni pun balik rumah sewanya. Rumah sewanya terletak di tingkat 7. Dan ketika tu kawannya tidak ada. Dia bersendirian di rumah. Ketika dia baring hendak tidur, dia masih terfikirkan Kak Rokia tu. Tiba-tiba tingkap bilik dia diketuk. Dia terkejut. Siapa pula ketuk ni? Dia cakap kan. Ya, ini tingkat 7 ni. Kemudian tingkap tu sekali lagi diketuk. Kemudian ada suara, Mayang, oh Mayang. Dia kenal suara tu. Suara Kak Rokia. Dia terkejut, kenapa boleh Kak Rokia boleh memanjat sampai tingkat 7 di tingkap ni, dia cakap kan. Sudah, dia cakap, ini bukan memang Kak Rokia ni, ini memang hantu ni. Kemudian tingkap tu masih diketuk. Mayang, buka tingkap ni Mayang. Si Mayang semakin takut. Dia baca istighfar, dia baca zikir, astagfirullah, dia baca doa, ya Allah tolonglah jauhkan. Dan dia cuba perhati curi-curi dari tingkap. Dia tengok ada satu kepala terbang dan isi perutnya terapung-apung, ya, bersama isi perutnya, kepala dan dia tahu itulah yang orang sebut sebagai penanggal ataupun balan-balan. Dan bila dia nampak, dia tutup matanya. Astagfirullahaladzim, rupanya Kakak Rokia tu penanggal. Dan Kakak Rokia tu mengelilingi kawasan perumahan tersebut dan semua orang kecoh. Ternampak kelibat penanggal dan balan-balan di kawasan perumahan tu. Dan si Mayang ni hanya mendiamkan diri, dia tidak beritahu sesiapa. Keesokan harinya si Mayang ni pergi bekerja seperti biasa. Dan tiba-tiba pada waktu malam tersebut, Kakak Rokia tu datang semula. Si Mayang ni terkejut. Astagfirullahaladzim, datang pula kakak ni. Kakak tu datang. Dia buka pintu sambil tersenyum-senyum melihat si Mayang. Si Mayang ni sudah tidak mau nampak. Dia buat tidak nampak, dia buat tidak tahu. Kemudian Kakak Rokia tu tegur, Mayang, kenapa Mayang tidak tengok kakak? Mayang dah tahu kah? Guys, tambah dia berdebar-debar. Si Mayang ni tiba berdebar-debar. Dia cakap, ya Allah, dia cakap, menegurlah pula dia sama aku, dia cakap. Tapi si Mayang sudah buat persediaan. Dia pernah baca penanggalnya atau balan-balan ni dia takut benda yang tajam. So si Mayang ni sudah bawa duri ikan pari di tangannya. Dia cakap dengan Kakak Rokia tu, Kak Rokia jangan dekat dengan saya. Kalau tidak saya cucuk Kak Rokia ni dengan duri ikan pari ni. Janganlah begitu Mayang. Kakak Rokia ni sayang dengan Mayang. Kakak Rokia tidak mau begini. Kakak Rokia jadi begini disebabkan ibu Kakak Rokia tidak dapat meninggal dunia. Jadi Kakak Rokia terpaksa menerima ilmunya. Mau tidak mau kakak terpaksa terima. Jadi sekarang kakak mau turunkan ilmu ni dengan kau agar kau sentiasa cantik macam kakak dan dapat hidup selamanya. Si Mayang tidak mau. Tidak mau. Aku tidak mau berkawan dengan iblis syaitan. Kalau kakak rapat, aku akan cucuk dengan duri ni. Pergi dari sini, pergi dari sini. Tiba-tiba kawan si Mayang ni terdengar. Dia cakap, Mayang, kau bercakap dengan siapa Mayang? Dan Kak Rokia tu terus hilang dari pandangan. Astagfirullahaladzim, dia cakap terkejut. Dan si Mayang pun ceritakan dengan kawan yang Kak Rokia tu datang sekali lagi. Mereka pada malam tu terus minta bosnya tukarkan dengan pekerja lain. Mereka tidak sanggup untuk bekerja pada malam tersebut. So, ketika si Mayang pulang ke rumah dan berehat di bilik pada malam tersebut, sekali lagi tingkapnya diketuk. Mayang, buka tingkap Mayang. Aduh, si Mayang cakap, kenapa lagi kakak ni mengejar? Dia cakap. Kemudian dia beri amaran, Kak Rokia pergi dari sini sebelum saya cucuk Kak Rokia dengan duri ikan pari ni. Tolonglah Mayang, Kak Rokia nak kawan dengan Mayang. Pergi. Si Mayang ni teruskan baca zikir, baca doa berkali-kali. Akhirnya Kakak Rokia yang dalam jelmaan balan-balan dan penanggal tu pergi dari situ dan tidak muncul lagi untuk berjumpa dengan si Mayang.
Dan semenjak hari itu si Mayang terus berhenti kerja dan dia sambung belajar setelah dapat tawaran. Dan beberapa lama kemudian dia datang semula ke kedai itu, tapi kedai itu sudah tutup. Dikatakan gangguan hantu sering berlaku di kedai tersebut. So guys, itulah dia kisah seram kita kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video akan datang. So teruskan sokongan anda. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang lonceng untuk update video-video yang terbaru. Ali Bosku, Assalamualaikum.